بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dihormati al-fadil Tuan Imam dan pengurusi Masjid Jami' Jawatan Kuasa Masjid dan sahabat saya Ustaz Kemal, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, thumma alhamdulillah. Tamunya sama-sama kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita masih lagi diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama kita terus meletakkan badan tubuh kita yang masih diberikan keafiatan. Bukan hanya diberikan kesihatan, tetapi diberikan keafiatan. Selalu kita minta dalam doa kita, tak kala Tuan Imam baca Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Tuan Imam dia tak baca wasihatan fil jasad. Apa beza tentang sekalian sihatan dengan afiatan? Ulama sebut sihat bermaksud sihat itu hanya pada fizikalnya sahaja. Tetapi kalau afiat, kedua-dua, baik fizikal, jasadnya dan juga rohnya, hatinya itu sihat. Kalau ukuran sihat, ramai tuan-tuan yang ke luar sana sihat tapi dia tak sampai ke masjid. Sebab apa dia sihat? Ya, macam orang buat jahat lah, macam kojo dia mencuri lah, contoh lah. Pencuri tuan-tuan kalau dia demam, dia dapat tak mencuri? Mam, jadi dapat tak? Kau tanya dia pun, awak tak kojong ni bang, tak mencuri kau? Dia kata saya demam Ustaz. Dan kena gaut ke apa kau contoh lah, tak dapat dia mencuri tu lah. Tapi kalau dia sihat, mencanak dia boleh. Tuan-tuan faham tak ni? Faham kan? Orang tampil okey, dia steady. Saya cakap orang bawah ni, ya. Bila diberikan dan kita meminta khusus keafiatan, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Sekali lagi kita minta, ya Allah, kurniakanlah keafiatan kepada kami. Apabila Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita keafiatan, Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah memudahkan lorong kita. Allah Ta'ala mempermudahkan laluan kita setiap hari, walaupun dalam keadaan ditimpa pelbagai musibahnya, ditimpa pelbagai ujian yang Allah sebut, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sabut kepada kita sebagai hamba-Nya, wala nabluwannakum, kami pasti menguji kalian. Selagi hang hidup kat tampil ni, hang tetap akan berhadapan dengan ujian daripada aku, Allah kata. Sampai Allah kata, kamu akan hadapi ujian aku ni sampai kamu akan sebut capek. Dan ponik dan capek ponik lah. Dan sampai kita akan sebut, ya Allah, kami dah ponik dah, ya Allah. Kami dah tak mampu nak berhadapan dengan ujianmu, ya Allah. Wabak ini dahsyat, dia teramat sangat. Ya, yang tak pernah berlaku dalam kehidupan tentang yang otak-otak ini, yang dah 70 tahun, 60 tahun, tak pernah ya. Tiba-tiba Allah bagi satu bondo yang boleh menjadi tompek kita pungut tentang saham kebaikan pahalanya. Dengan musibah yang berlaku, Allah Ta'ala nak suruh kita kumpul tentang saham pahalanya. Dan lama sekali kita akan menjadi manusia yang Allah Ta'ala redha. Itu kemuncak kepada kehidupan kita. Maka Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, pada malam ini yang saya ialah kali pertama lah, walaupun dah banyak kali dah singgah Masjid Tampin. Alhamdulillah ada jodoh kan dengan tuan-puan untuk bersama dalam halaqah ilmu. Mudah-mudahan ini taman syurga yang kita bina, yang Nabi kata kalau kamu nak ke syurga, singgah dulu di tamannya. Kan kita semua tentang hidup ke Tampin ni, matlamat paling besar kita nak syurga Allah Ta'ala. Kalau kita nak berhajat kepada syurga yang harganya bukan RM10, harganya bukan tentang sejuta, ya, tetapi harganya Masya Allah begitu mahal. Oleh kerana harganya mahal, maka tentang persiapan kita dengan modal keuangan kita, modal pahala kita, duit akhirat, mestilah banyak tentang untuk kita beli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara kaedah tentang bagaimana kita nak mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu kaedah ialah kita lalu di taman syurganya pada malam ini. Walaupun kita duduk di masjid ni tuan-tuan, kita nak meraih duit yang tidak nampak. Bila sebut pahala, bila sebut rahmat Allah Ta'ala, semuanya sifatnya ghaib. Semua bentuk tidak nampak. Bila kita masuk masjid tadi, tuan-tuan baca apa? Maklum baca apa maklum? Yang sebaik jauh. Yang kalau dokek memang lagi sadap ceritanya. Yang ni suka bertanya maklum. Yang depan tu biasa jadi Mansur Zain lah. Ni hari pertama ni saya biar dulu. Saya pun tak kena, tuan-tuan pun lagi tak kena. Saya taman nunggak dekat. Dan jadi kita masuk tadi, tuan-tuan sekalian, kita baca Allahumma ufirli. Sebelum itu kita selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma ufirli dhunubi. Sambung, waftahli abwab rahmati. Kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Karena apa tuan-tuan? Itulah kabel kita. Itulah hak paling besar tuan-tuan yang boleh tolong kita. Lagu-lagu mana kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, pastikan nama kita ada kat Nabi. Ya, nama kita ada dalam senarai pemilih yang Nabi akan pilih kita. Bukan senarai pemilih pengundi, pengilih. Hak Nabi nak pilih, nak bawa kita bersama dengan dia untuk dapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam.
Selepas tentang kita berselawat, kita baca Allahumma ghfirli dunubi, yang bermaksud, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Awak tentang Allah ajar kita, Allah suruh kita baca Nabi hamba mai kita baca doa Allahumma ghfirli dunubi. Kita baca permohonan keampunan daripada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku ni pendosa. Sebab kita nak masuk rumah dia tuan-tuan, ini topik yang paling mulia atas muka bumi. Hanya orang yang tak berdosa saja, ataupun kalau berdosa sekalipun, Allahumma ghfirli dunubi. Sebelum dia melangkah masuk ke masjid, dia sudah memohon keampunan daripada Allah Ta'ala. Bila dia mohon ampun, Allah kata, baik, masuk. Baru tuan-tuan kita boleh masuk. Setelah Allah Ta'ala perkenan kita masuk dalam rumah dia, waftah li abwaab rahmatik, ya Allah, bukalah pintu rahmatmu kepada kami ya Allah. Pintu rahmatmu, rahmatnya tuan-tuan, rupanya rupa-rupanya tuan-tuan ada di sini. Tawaran pakej rahmat Allah ada di sini tuan-tuan, tapi tak nampak. Bila tak nampak ni, kita tak apa nak yakin. Imam sebut, ustaz-ustaz duk sebut tuan-tuan, yang bega tu memang macam tu ya. Faham bega kan? Bukan bega, madah. Dan dogi sebutlah pada jemaahnya pahalanya 27 ke 100 je ke, tak ada habis kan? Macam dia tu kaya betul lah, duit akhirat tuan-tuan yang tidak tukar sekarang kan? Sedangkan inilah topik money changer kita. Money changer kita kat tamping tu dah tak laku sekali, betul tak? Kan? Ada pandai tapi dah tak laku. Jadi tuan-tuan, ini topik money changer kita. Tukar siasat duit di sini sebelum kita pergi negeri yang kekal di sana. Duit kat sini tak laku, nak kena pakai duit di sana. Jadi tuan-tuan dan sekalian, bila perkara yang pada zahir mata manusia tak nampak, maka kita kuat yakin kepada janji Allah Ta'ala. Maka ayat yang awal-awal dalam surah Al-Baqarah, selepas kita baca Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Soal perkara ghaib tuan-tuan, hak mula-mula. Kalau hang percaya, hang beriman kepada yang ghaib, masya-Allah, barulah Allah Ta'ala suruh yang lain, bak salatnya, bak zakatnya, infaknya. Beriman terlebih dahulu kepada yang ghaib. Sekarang ini rahmat aku ni sifatnya maklum, tak nampak, pahalanya tak nampak. Ya, sebagaimana satu kisah di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi sedang berkuliah, dan kuliah Nabi itu dah nak habis dah kan? Bila nak habis tu, ada seorang orang tua ni, dia baru sampai. Dia lambik lah tuan-tuan, lambik kan? Bila lambik, patutnya untuk jalan kan? Dalam lambik banyak soal pula kan? Dia mai tu ada hajat, dia mai musik tampil tu ada hajat. Jadi Nabi nampak dia ni macam ada bodoh nak tanya. Bila Nabi habis tuan-tuan kuliah di hadapan para sahabat, maka si lelaki ini terus bertanya, ya Rasulullah, aku ada masalah sikit ya Rasulullah, aku nak minta engkau tolong selesaikan masalah saya. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, tak apa, hang habaq mai, apa masalah? Kata orang tua ni, laki ni tuan-tuan, ya Rasulullah, aku ni ada 9 tanah. Ya, 9 tanah ni besar tuan-tuan, 1 hektar mungkin. Jadi aku ada hajat ya Rasulullah, aku berniat, dan aku bukan berniat, aku nak pagar tanah aku. Pagar, sini panggil pagar ke? Pagar. Dia nak pagar tanah dia. Jadi bila dia nak pagar tanah dia, Nabi kata, Nabi tanya, tanah siapa? Tanah aku ya Rasulullah.
Geran nama siapa geran? Jawab tanah tampil nama kau, pakai dia. Maka orang ni kata, ya Rasulullah, memang ini tanah aku, geran pun nama aku, tapi masalah satu ya Rasulullah, dalam tanah aku ni ada 10 taman orang lain punya. Contoh tuan imam kita ni, imam lama ni, saya mai 2006 di imam ni. Dapat saya ada lagi, alhamdulillah panjang umur. Ya. Contoh imam lah, ya. Tanah banyak tak? Tanah banyak. Tak apa. Nanti kita undi. Jadi kawan ni ada tanah, tuan-tuan, dia nak pagar. Dalam masalah, dalam pagar dia tu ada 10 tamak orang lain punya, yang menyebabkan dia nak pagar tak dapat. Macam itulah orang ni, dia nak pagar tak dapat sebab apa? Alangannya pohon orang lain ni. Benda ni macam zaman tuan-tuan dulu, orang lama kan. Katakanlah tuan imam kita, siapa geng paling rapat sini? Haji nama apa Haji? Haji lah. Imam nama apa? Haji Din. Rahimah Haji Din lah, sana. Kan sana tak payah mana. Sekarang baru tahu. Haji imam kita dengan Haji lah ni geng kancing. Kancing apa kancing? Geng rapat punya. Satu baju dua pakai. Kan memang rapat sungguh lah. Jadi imam kita tanah banyak. Kan jadi Ajillah ni duduk tempat rumah imam. Jadi imam kata lah, duduk rumah aku ni duduk saja, pilah tanam ke ujung tu apa-apa. Kan jadi Ajillah pun ambillah pokok yang paling mahal. Apa yang paling mahal sini? Musangki. Omboi. Ada orang tampil musangki hidup tak hidup. Dan musangki tak mana dapat asal musangki ni Ajillah. Azanu Ronaldo punya Brazil. Ya, bukan Raul dah, Raul ni dah ciplak dah, asal Brazil kan. Haji lah pernah pergi Brazil, jumpa Ronaldo, sepupu kepada Rivaldo. Ya, kena beli kat sana. Beli sepokoknya. Haji bawa pokok musangking tu dengan Haji polis sendiri balik tanam tanah Haji Imam Ida. Kan? Jadi ceritanya begitu. Jadi tuan tanah ni dengan tuan punya pohon tamak tu kancing. Sampai dia bawa izin kepada tuan tamak tu, tanamlah, tapi tanah sepokok ya. Nabi kata kalau lagu tu hampir panggil ya, tuan punya pokok tamak tu. Bila kawan tu main depan Nabi Syekh, Nabi kata hang kena sebelah ni, hang kena. Kena semua tuan punya tanah. Apa? Dia nak apa semua? Sekarang ni Syekh, dia nak suruh aku selesaikan masalah dia. Dia nak pagar tanah dia. Masalahnya sangkut kepada hang punya pokok tamak ni. Sangkut ke situ. Dia katanya Nabi, nak ambil lagu mana? Macam ni lah Syekh, jual lah. Contoh saya kata je lah musangking dia sepokok kan, Haji jual kat imam nak pagar tanah dia. Jadi bila Nabi suruh jual, dia kata apa? Dia kata aku tak mau semua. Aku tak mau jual. Kenapa tak mau jual? Kawan ni nak bayar ni, bawa ni, duit ni, satu beg ni. Nak bayar. Tiba-tiba jawapan kawan tu, tak nak bayar. Tak nak jual. Kenapa tak nak jual? Pokok aku dia kata. Dia kata pokok dia. Memanglah pokok hang, tapi tanah siapa? Dia tak kira, dia kata. Amboi dah jawab dah. Kan? Masa dulu dia tak ingat. Kawan ni tolong dia. Dia dah bosak, pokok dah ada hasil. Kawan ni nak pagar tanah, dia tak mau. Akhirnya Nabi kata, lagu ni lah je, aku tak mau cerita banyak ni. Nabi kata, kalau hang setuju berikan pokok ini, beri maknanya bagi saja. Tak dia setuju tak mau. Kalau hang setuju berikan pokok ni kepada tuan tanah, aku berjanji dengan nama Allah,
Walladhi nafsi biyadi, kalau hang bagi kat tuan tanah ni, Allah akan gantikan kepada kamu dengan 10 tamar dalam syurga. Agak dia setuju tak? Tadi tak setuju. Ini Nabi kata, kalau hang setuju, ni aku gerentu. Nabi gerentu tuan-tuan. Kalau hang setuju, aku janji kamu akan dapat 10 tamar dalam syurga. Ajalah setuju juga. Yang bagi saja. Ya kau. Setuju tak orang ni? Orang ni ajalah. Tak mau. Dan jawab setuju ke tak? Setuju? Maklum? Maklum aja. Ada maklum tadi? Mangah tak apalah. Setuju tak? Pakcik yang Mega ni. Mega. Jawapan dia apa tuan-tuan? Dia kata, ya Rasulullah, nahi ya Rasulullah. Nahi, tak mau. Ya Rasulullah, aku tak mau ya Rasulullah. Aku tak setuju. Nabi suruh jual, aku tak setuju. Ini kan bagi saja. Kan, bagi saja. Sampai Nabi tuan-tuan dah dia bagi jawapan lagu tu, Nabi pun terkejut nak mak kau. Anda waktu kan, sampai macam tu sekali tak setuju. Kedegak nanti. Pasal orang tahu kedegak. Nabi kata, kalau tak setuju tak apa. Duduk tepi-tepi duduk. Nabi kata, apa nama tu? Beranda kan bagi. Duduk situ. Jadi bila kapan tu keluar, kan tuan tanah aku keluar, duduk ambil jam itu. Dalam ramai-ramai para sahabat tuan-tuan yang duduk dengar tadi, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dahdah. Bukan Abu Darda, Abu Dahdah. Kawan ni, dia duduk tengah ni, di sini. Dia duduk perhati yang gelagak tuan mempunyai pun tama yang bega tu. Kan? Hang pergi foto kan Nabi kan. Biar je lah, biar lah. Bila tuan-tuan Abu Dahdah ini dah Nabi dah selesai kan, belum selesai lagi lah, dia pun bangun. Dia pergi jumpa dua orang tadi. Abu Dahdah jumpa dengan tuan punya pokok taman. Dia tanya, Syekh, awak yang kedegak dengan Nabi ni, awak yang doki korek kepala lah. Nabi dah nak tolong selesaikan, hang tak mau. Kawan ni nak jual, hang tak nak. Apa pasal? Dia kata apa? Dia kata, Syekh, hak Nabi janji tak dia tu ni, bahkan tak nampak dia, aku tak setuju. Hak Nabi janji depan aku itu, Nabi sebut apa? Syurganya, apa nama, pokok tamar dalam syurga. Ajar lah. Saya kalau bondo yang letak angin ni tak nampak, saya tak setuju. Dia kata, aku tak setuju sebab Nabi tak bawa pokok tu depan aku. Macam tu lah komennya kan? Kalau Nabi tunjuk pokok, dia setuju, dia kata. Tapi tak nampak je. Dengan sebab tak nampak itu, dia tidak bersetuju. Baik jual, baik bagi saja, tak setuju. Kata Abu Dahdah, kalau itu hang punya sahabat tak setuju, tak apa. Dia kata, lagu mana? Syekh, macam ni Syekh, hang cuba tengok kebun taman sebelah tu. Kebun taman sebelah tu dia yang punya, Abu Dahdah punya. Jumlah pokok dia 600 pokok. Kurma ajwa, kurma Nabi. Dan tetap pergi Mekah, pergi Madinah kan, ajwa. Makan haji halal. Kita pun makan sampai menteneng. Keluar tak bayar, bukan tak bayar, tak beli. Macam nekek itu lah. Betul je. Dah berlama kan, makan dulu ustaz, dia kata, makan halal, haji. Makan kita pun habis ajwa kita belasah tu. Tapi yang tuan-tuan makan ajwa tu yang nombor 3 tu. Yang duduk atas meja tu bukan awal ni, bukan yang pertama tu. Yang pertama tu duduk kat bawah tu. Bawah table dia tu.
Kalau tuan-tuan nak yang tu baru dibuang ke letak ke situ. Pilih. Kalau letak yang grade pertama, grade A tu, dia kata halal, makan halal. Oh, banyak untung kita. Ya. Kalau tuan-tuan nak boleh ajwa, sebut yang awali, yang pertama tu. Itu yang grade mahal. Kalau tuan-tuan pandai cakap Arab sikit, daripada 70 rial dia bagi 35 rial. Kan? Tak pandai cakap Arab pun cakap je, malu apa bosku, dia kata. Kan? Saya pergi Tolopek, malu apa bosku? Mak saya kata sampai ke sini perginya. Perkataan tu lah tuan-tuan. Sampai ke Mekah oh sahabat tu. Ini Malaysia hanya dia punya, tahu lah dia cakap Melayu terus lah. Tak ada dah cakap Arab kan. Dia tolong cakap Melayu. Jadi Ajwah punya Abu Dahdah ni 600 pokok. 600 pokok tuan-tuan. Dah ada hasil, bukan baru nak tanam, dah ada hasil dah. Kata Abu Dahdah, Syekh, macam ni Syekh, aku dengan engkau ni tak ada hubungan apa-apa ni. Saya bukan broker jual tanah ke, tak ada. Dia kata ke tuan mempunyai pertama, kalau engkau setuju berikan ni, pulangkan balik sepuh taman ni ke tuan tanah, sebagai ganti kau ambil dia punya kabung tu. Saya ulang balik. Macam tuan-tuan Yobo Ustaz ni. Kalau kau setuju berikan sepuh taman, sebagai gantinya kau ambil aku punya kabung. 600 pokok. Tuan-tuan agak-agak setuju tak? Dia kata berek, dia kata hak ni hak mas setuju kan? Dia dah lama tunggu kan. Bagan nampak depan mata. Bosa-bosa gomut Dia kata okey bagi hari kata aku setuju. Jadi dengan dia setuju tuan-tuan, Abu Dahdah punya suka, masya-Allah. Dia punya gembira. Saya main gembira. Dia gembira tuan-tuan dengan asbab kawan ni setuju. Satu, dia suka sebab apa tuan-tuan? Dia berjaya menolong Nabi SAW. Ialah Nabi, tak ada masalah tuan-tuan, kawan ni pegang. Maka dia sanggup berikan harta dia demi Nabi. Akhirnya dia pun setuju. Si Abu Dahdah pun, kita pergi jumpa Nabi Ali. Bila dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, hak masalah tadi dia dah selesai dah dia. Kata Abu Dahdah. Nabi tanya, ambil lah ke mana Syekh? Sampai boleh selesai. Kata Abu Dahdah, ya Rasulullah, tadi saat kamu menawarkan sepuh tamak, kamu suruh jual dua-dua cadangan ini, dia tolak. Maka aku berikan cadangan kepada tuan mempunyai pohon tamak. Kalau dia setuju pulangkan, saya beri kebun saya ya Rasulullah. Nabi itu dalam hadis itu 3 kali Nabi ulangnya. Perkataan ta'ajuban. Ta'ajubnya pun orang Nabi kata ta'ajub, bukan terkejut, ta'ajub. Apa ni? Ta'ajub mana? Orang Nabi kata ta'ajub, kagum. Ta'ajuban baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dahdah. Maka terus tuan-tuan Nabi declare pada masa itu juga, wahai sahabat aku, dia kata, hang tahu tak, dia kata, apa yang telah aku nampak ni dalam syurga. Hak aku nampak dalam syurga hari ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala sudah sediakan berkebun tamar untuk si Abu Dahdah. Nabi ulang 3 kali. Aku nampak dalam syurga sekarang ini, Allah Ta'ala sudah sediakan berkebun tamar untuk si Abu Dahdah. Dah dapat tanah tentang dalam syurga, dah ada kebun. Gitu bang ya. Kalau disebut Nabi sebut macam tu, imam punya tanah ada sekar, okey tu. Mati turi pun tak apa. Entah dah ada tanah. Apa nak lagi? Rumah tereh pun tak ada dalam syurga.
Saya tak banglo pun, materi pun tak apa, janji suruh. Macam tu lah kata. Tapi bila Nabi dia dah ada tanah dalam surga, dia punya melompek dan Allah. Melompek. Nampak dia. Nampak dia pasal apa? Melompek kegembiraan dia. Bila dia gembira tuan-tuan, dia turun balik tau. Si Abu Dahdah ni turun balik sampai depan rumah dia. Dia baru teringat rumah dia duduk dalam kebun tu. Apa jadi ni? Rumah dia yang dia tinggal dengan bini bagi isteri dia, sayang dia, duduk dalam kebun yang dia telah berikan kepada si pempunya pohon tangan. Amat kali imam lah, kau nak lepeh lah, kau nak baring kan, gue ikut standar. Ni ikhlas dari hati. Pagang ustaz ni, kau nak tak? Jadi ustaz dah lepeh tak jadi saya. Habis semua diberi dia pasal ni. Dah beri kebun, kita beli tanah. Tuan-tuan beli rumah, ada tanah. Beli rumah tu sekali dua tu. Dua sekali kan. Takkan beli tanah je ataupun beli rumah je. Tak dapat bang, saya beli rumah sekali dengan tanah. Sekarang ni dia dapat kebun tanah. Rumah dia dalam tu. Dia pun dia tengok rumah dia pun terus panggil bini, ya zaujati ukhruji. Ya zaujati, wahai isteriku, wahai sayangku. Imam panggil apa? Panggil rumah. Ada tak belakang? Ada? Tak ada. Tak kisahlah panggil sayangku, panggil apa, daling kan. Ada semalam seorang tu umur 70. Haji panggil apa je rumah? Daling ustaz. Daling. Umur 70 panggil daling. Terbaik saya kata. Anda batu-batu ya. 70 daling. Haji panggil apa je? Mo'hang. Jangan pok-mong aja. Jangan kalau kita panggil isteri kita, jangan panggil mok-mong. Mo'hang ke mok-mong jangan. Berdosa. Maklum jangan panggil suami ni, mana ayah hang lah, pokmu lah. Tak boleh kan. Kalau kita nak panggil, okey abang tak apa. Kalau kita panggil mok, dia bukan mok kita, dia bini kita. Kalau panggil mok hang, ni contoh itu kan. Jadi dia panggil isteri dia, ya zaujati ukhruji. Wahai isteri ku, kita keluar ni kan. Tiba-tiba kena keluar tuan-tuan. Isteri dia tak tanya banyak. Isteri dia isteri yang soleh, dia tak tanya banyak. Di mana sepatutnya? Abang, apa cerita ni? Dia kata kena keluar. Kalau imam lah bawa cerita malam ni, khabar kat isteri yang keluar apa pasal? Rumah ni, tanah ni abang dah bagi lah kat ustaz yang mengajar malam ni. Contoh apa dapat dia imam kita? Makan tak habis lah. Ditembak lagi, tak bunuh lagi. Dan dia kata masa mudah untuk dia beri rumah. Kalau rumah ni bukan nama dia, nama saya, dia kata. Kan belum kerajaan pun tak bayar lagi. Kalau kita lah apa kan. Tapi isteri Abu Dahdah kalau ditanya 5 dah sepatah dia. Kenapa lah? Dia kata cuba cerita. Maka dia cerita kepada isteri dia, gini. Dia kata lah sekali tadi selepas abang berikan kebun ini kepada orang ni, Nabi terus isytiharkan bahawa kebun kita, tanah kita sudah ada dalam surga. Isteri tuan-tuan, Masya Allah, bila dia dengar berita itu daripada Nabi SAW pada khabarannya, Allah lompek dia tuan-tuan. Tak apa abang, kita keluar malam ni. Keluar malam ni tidur haji tampil. Dah rumah tak ada orang. Tidur masjid tampil nak jawapan dia. Tuan-tuan,
Kenapa Abu Dahdah dia boleh sanggup berikan kebun dia? Yang pertama tuan-tuan, sebab saat Nabi menawarkan sebuah tamar dalam syurga, dia kata apa? Allah, kalau boleh biar akulah duduk tempat kawan tu, duduk tempat orang yang ditawarkan pohon tamar dalam syurga. Dia kata biar akulah, biar Nabi tawarkan kepada aku. Tiba-tiba tuan-tuan, jawapan kawan ni dia kata ini bahagian aku, ini bahagian dia. Bila kawan tu tak setuju, dia kata ini bahagian dia, maka dia lantas bangun tuan-tuan, sahur betul-betul. Akhirnya pada masa itu juga dapat bahagiannya dalam syurga. Ya, rupanya tuan-tuan, dia nampak sebenarnya apa yang Nabi sebut dalam syurga itu sifatnya ghaib, tapi kawan ni nampak. Akhirnya harta dunia dikorbankan. Kita susah lagu mana pun tuan-tuan, masjid jangan tinggal. Saat kita diberikan kesihatan, pastikan tuan-tuan majlis ilmu jangan tinggal. Masjid ini jangan ditinggalkan, karena inilah bumbung kita. Bumbung di pada mahsyarnya inilah dia. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Baginda sallallahu alaihi wasallam sebut di antara naungan di pada mahsyar adalah naungan Allah Ta'ala. Itu je bumbung yang ada. Siapa yang dapat? Nabi kata salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, lelaki yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Kenapa tak sebut alung perempuan ni? Nabi sebut lelaki ini dipanggil keutamaan. Tompek kita para muslimin, orang lelaki tuan-tuan memang di masjid. Tuan-tuan jangan sembahyang di rumah. Suami yang sembahyang di rumah tu namanya suami yang salih. Ya. Hak ni semua ni ada ni, handsome ni, macu-macu, sadu-sadu, otai yang hari besok. Kan ni semua ni suami yang salih. Ya, hak sembahyang kat rumah tu suami salihah. Kan. Jadi saya selalu puasa dekat para muslimat. Haji, kalau haji nak pahala kawin, saya dengar pahala kahwin. Sebelum ni kita dengar dosa kahwin kan, daun kahwin, dosa kahwin. Ni pahala kahwin. Kalau isteri para ibu nak pahala kahwin daripada Allah Ta'ala, halau suami bila masuk waktu di masjid, halau je. Letak batang kayu besar sikit depan pintu dulu. Masuknya, bang nampak tak batang kayu? Baik, tu ya. Macam tu ya, sampai sembut apa. Tak ada deraka tu dah. Kan? Contoh lah, contoh kan. Dia kata sabar apa, dia kata. Tak ada sabar-sabar, dia kata. Ini masih pergi. Kalau suami boleh pergi lagu tu, dia pergi masjid, duduk dengan kuliah pula, pakai tiang lampu 10. Kan? Contoh. Apa tiang ada sini? Mak. Dah lama imam sini apa lama? Apa tiang? Jen, tak dulu saya kira jadi kira apa tiang ada ni. Pada pun lagi apa tiang ada. Yang sebaik jemaah sini ramai. Kalau jemaah ada satu tempat tu, masjid tu tiang dia 28, jemaah 20 orang. Bergaduh tiang tu. Bukan orang yang bergaduh, tiang tu bergaduh. Tak ada orang siapa nak menyandar kat saya, dia kata. Dia siap booking tu. Booking tiang tu, kok tiang ni saya, kok saya tiang ni. Tukar-tukar jadi malam besok haji tiang ni pula. Kan, baru buat tu. Maklum lagi kau dah. Kan. Jangan tinggal majlis ilmu. Walaupun tuan-tuan duduk kat sini sadar pekon tuan-tuan, inilah bumbung kita daripada mahsyar. Mahsyar tuan-tuan, matahari berapa jauh?
Kalau hari ini matahari sejauh berapa puluh ribu juta kilometer, kita pun kalau panas tuan-tuan benda tinggi tak tahan dah. Bila panas tuan-tuan akan cari tempat teduh, cari masuk masjid, nak masuk dalamnya sadap Ustaz, sejuk kan, duduk sambil-sambil lalap kan, lepas lalap bangun balik, tak boleh lagi kuliah, sambung tidur balik. Contohlah kan. Kita akan cari tempat teduh. Di sana tuan-tuan tak ada tempat teduh lain melainkan bumbung Allah Ta'ala saja. Maka kalau Nabi kata kalau hang nak cari bumbung itu, cari sekarang. Jadi kita malam ni kita mencari bumbung di padang mahsyar. Kita duduk di sini tuan-tuan bawa balik rahmat Allah. Kita keluarkan, kita akan baca waftahli abwaba fadli. Kita akan minta kepada Allah, ya Allah, berikan kurniakan kepada kami, ya Allah, kelebihan rezekimu, kurniaanmu, kelebihanmu ya Allah kepada kami. Rahmat itu kita bawa balik itu ke rumah kita. Masya Allah, suami bawa balik rahmat ke rumah dia, makin bertambah pukullah rumah dia, anak-anak yang salih, salihan. Sebabnya apa? Si suami, si bapa tadi ahli masjid ataupun ahli surau, yang hubungan dia dengan Allah Ta'ala tak pernah putus. Bila hubungan kita tak pernah putus tuan-tuan, sentiasa ada connection, tak pernah lain kita kena bak, alhamdulillah. Ada orang berapa lama dah lain dia kena bak, dah lah kena bak dia tak bayar pun. Allah telefon dia hari-hari dia tak angkat. 5 kali sehari Allah telefon dia lebih bodoh. Allah telefon dia 5 kali, dia baik tengok, alah nombor sama tadi nak telefon dah, malih angkat dia kan. Tadi asal tadi dah telefon dah nombor ni, maghrib telefon lagi. Dia kata apa? Malih jawab dia kata nombor sama dah kan. Jadi tuan-tuan loceng dah bunyi dah, kena bunyi dah. Saya risau juga Ustaz, dah Ustaz berhenti dah kan. Sebab tompik, walaupun saya dah lama kat sini, tapi saya tak biasa kan tuan-tuan. Saya cakap dia, tapi saya tibai lah kan. Kalau tuan-tuan marah saya tak apa, saya akan minta maaf kan, kosong-kosong balung kan. Saya belasah dulu, lepas tu saya minta maaf kosong-kosong. Aduh Ustaz, kau belasah saya, lepas tu minta maaf kan. Mana boleh kan. Ada orang macam tu kan, kosong-kosong. Kau dah belasah saya 10 kosong, maunya nak kosong-kosong. Macam Melayu kan, dia dah belasah kita 10 kosong, Lopez main Melayu, ji kosong-kosong ya. Salah nombor tu. Ada manusia sebegitu. Nanti kita sembang kemudian tuan-tuan. Ni panjang umur, panjang lagi lah insyaAllah pertemuan kita. Jadi kesimpulan tuan-tuan pada pertemuan yang pertama malam ini, saya minta maaf tadi lewat sikit daripada Sombat, office di Sombat jauh sikit lah. Ongeh juga pocuk tadi, lampu merah pulang ke kalau polis dah tak apa, saya dikata ditabik saya. Jadi tuan-tuan sekalian, akhirnya pengenalan tu tak payahlah, nanti sama-sama macam biasanya. Saya ustaz apa, Ustaz Cak Ayamnya kan. Saya duduk rumah lah, rumah saya rumah kan. Di Kojo yang kat Sempana ulang kali. Jadi insyaAllah kitab malam ni tuan-tuan saya tak buku lagi, tuan-tuan buka lah sendiri kan. Tak bawa lah. Jadi baca dulu segmen pertama malam ni, muka surat pertama tu lah kan. Minggu depan saya soal. Boleh tak? Jangan tak main pula. Ustaz menyoal kerja dia. Kan tak ada, kita santai tuan-tuan. Saya santai lah. Kan saya serius benar tentang lalap ni. Kalau tentang lalap, saya lalap. Tak ada lah tentang lalap, saya campak air. Dan sebaik air tak ada lah ni.
Saya kalau ayah ni contoh, cikgu gua ya kan. Saya biasa macam tu kalau saya kuliah, orang lelap kan. Lah depan sekali, lelap lah menyala, ada berdongku pula air. Rasa tak betul. Memang saya campak air kat muka dia. Kalau tidur balik dah ada. Ada contoh gua yang maklum ya. Tak ada dah, sebab air tak ada, tak campak dah. Jadi kesimpulan yang kedua tuan-tuan, ini topik yang tepat, pilihan tepat. Inilah hasilnya yang perlu tuan-tuan. Kalau boleh jangan pisahlah. Walaupun PKP yang menguji kita ini menyebabkan kita agak jauh dengan masjid. Dulu soft okey kan, sekarang semua jarak-jarak. Imam pun tak berani nak sebut rapatkan soft, uruskan soft, tak berani. Dia akan sebut dan sila penuhkan soft di tempat yang ditetapkan. Macam tu bahasa dia tak akan sebut dah rapatkan soft. Nah. Kita dah kehilangan rahmat tuan-tuan. Rahmat rapat soft tu dah tak ada. Nampak tak tuan-tuan? Kan? Jemaah masih lagi alhamdulillah dibenarkan, tapi rahmat rapat soft tu Allah tagih. Dulu kita bersalam alhamdulillah, sekarang salam ni bagi penumbuk Astagfirullah, penumbuk dia bagi dah jet lah. Salam gitu masya-Allah. Bila bersentuh tuan-tuan macam-macam caja dapat. Dah tak ada. Salam ditarik, penumbuk dapat. Rapat asal dia tak ada. Poluk lagi tak boleh. Positif lah, okey. Dan dulu orang tak mau tuan-tuan negatif. Semua nak positif. Sekarang orang tak mau positif. Orang dengan positif dah comel dah. Kan, ulu halal pergi je. Dah dunia terbalik tuan-tuan. Kan? So nanti kita sambung kemudian insya-Allah. Hadza billahi taufiq. Saya mohon maaf tuan-tuan, maklum kalau ada maklum saya minta maaf. Semua sekali maklum. Saya biasa bagi maklum ya. Kalau ada tu kalau ustaz tak sebut nama saya pun jangan terasa hati. Kan? Orang ni saya rasa imam dengan Najullah tu. Kan? Yang depan nanti pula. Teman. Iya ni. Allah. Itu pada dulu. Ya ke? Tak ada berkat dia. Halal. Bila halal makan halal berkat. Saya tu orang bawah lah, tapi kerja ke Jabatan Kehakiman di Seremban. Itu jalan dah. Sikit lah. Nanti kita sembang-sembang kek topi lah sambil saya minum teh ya. Boleh je. Tak kena tak apa. Tak kena tak cinta Ustaz. Tak kena menderita pun ya. Tak kena tak cinta Ustaz. Tak kena menderita saya dia kata. Orang bercinta macam kan. Saya menyosal betul kahwin kau dia kata. Dulu tak kena, lepas tu dah kena cinta. Dah kena menderita pula. Allah ma'lam bisawab. Saya biasa tutup tentang kuliah ni dengan alunan selawat. Dan selawat tafriji ya. Tuan-tuan boleh follow dah hafal kan? Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qadu wa tanfarijun bihil qurabu wa tuqadha bil hawaiju wa وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في
تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة